Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'du. Ini adalah sesi perkongsian yang kelima bagi perkongsian audiobook bacaan isi kandungan buku Hadis Palsu Kajian Ringkas Komprehensif oleh Al-Fadhil Ustaz Syahid Abdul Majid Ghori Hafizahullah. Terjemahan oleh Dr. Farhah Zaidar binti Muhammad Ramli, Siti Mursyidah binti Muhammad Zin, dan Khairul Munzir bin Ibrahim. Terbitan oleh Institut Kajian Hadis, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS, dan edarannya oleh Darul Syakir Enterprise. Institut Kajian Hadis, Hadis Research Institute, Ma'had Dirasat Al-Hadis Al-Syarif, edisi pertama 2017. Hak Cipta Institut Kajian Hadis Inhad, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS 2017. Hadis Palsu Kajian Ringkas Komprehensif oleh Syahid Abdul Majid Ghori, ISBN 978-2027-49-2. Sesi perkongsian audiobook yang kelima bagi perkongsian bacaan isi kandungan buku Hadis Palsu Kajian Ringkas Komprehensif. Semoga perkongsian di pagi yang berbahagia ini bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepintas lalu berhubung kait dengan isi kandungan buku ini. Untuk makluman, kita masih lagi berada di bahagian pertama, topik-topik penting berkaitan hadis palsu, yang mana dalam 3 perkongsian terakhir sebelum ini telah pun selesai kita kongsikan. Topik pertama, definisi hadis palsu dari sudut bahasa dan istilah dan sebab pengistilahannya sebagai hadis. Topik kedua, pemalsuan hadis kerana sengaja atau cuai. Dan juga topik ketiga, hukum memalsukan hadis dan meriwayatkan hadis palsu. Dan insya-Allah di pagi yang berbahagia ini, bagi sesi perkongsian audiobook kali kelima ini, akan kita mulakan topik keempat daripada bahagian pertama, permulaan fenomena penipuan dan pemalsuan hadis, yang insya-Allah akan kita kongsikan keseluruhan isi kandungan topik keempat ini dalam 5 sesi perkongsian audiobook, bermula daripada fasal pertama, larangan Nabi SAW terhadap penipuan ke atas baginda Nabi SAW, dalam sesi perkongsian kali kelima di pagi yang berbahagia ini, insya-Allah. Bahagian pertama, topik-topik penting berkaitan hadis palsu. Topik keempat, permulaan fenomena penipuan dan pemalsuan hadis.
Topik keempat di bawah bahagian pertama. Permulaan fenomena penipuan dan pemalsuan hadis. Permulaan fenomena penipuan dan pemalsuan hadis. Fasal pertama, larangan Nabi SAW terhadap penipuan ke atas baginda SAW. Fasal pertama, larangan Nabi SAW terhadap penipuan ke atas baginda. Adalah junjungan besar SAW sebelum kewafatan baginda telah memberitahu para sahabat radhiyallahu anhum bahawa akan wujud di akhir zaman, di akhir umatnya nanti, sebilangan manusia dajjal dan pendusta yang akan meriwayatkan kepada manusia lain apa yang mereka tidak dengari dari baginda Nabi SAW sendiri atau daripada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Lalu hendaklah berwaspada dari mereka dan apa yang mereka bawakan. Rasulullah SAW bersabda, yakunu fi akhiriz zamani dajjaluna kazzabun ya'tunakum minal ahadisi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudhillunakum wala yaftinunakum. Sadaqa Rasulullah SAW. Akan ada di akhir zaman nanti dajjal-dajjal pendusta yang datang kepada kamu dengan membawa hadis-hadis yang kamu dan nenek moyangmu tidak pernah mendengarnya. Maka berwaspadalah daripada mereka, jangan sampai mereka menyesatkan kamu dan membawa fitnah kepada kamu. Akan ada di akhir zaman nanti dajjal-dajjal pendusta yang datang kepada kamu dengan membawa hadis-hadis yang kamu dan nenek moyang kamu tidak pernah mendengarnya. Maka berwaspadalah dari mereka, jangan sampai mereka menyesatkan kamu dan membawa fitnah kepada kamu. Rujuk nota kaki nombor 1, Muqaddimah Sahih Muslim, Bab An-Nahyu an Ar-Riwayah an Ad-Du'afa wal Ihtiyaf fi Tahammuliha, hadis nombor 7. Diriwayatkan juga daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, sesungguhnya syaitan boleh menyerupai seorang lelaki lalu mendatangi suatu kaum dan meriwayatkan kepada mereka suatu hadis yang palsu. Lalu setelah bersurai, seseorang dari mereka akan berkata, aku dengar dari seorang lelaki yang aku tahu wajahnya tetapi tidak tahu namanya yang meriwayatkan kepadaku. Rujuk nota kaki nombor 1. Dan banyak lagi riwayat-riwayat selain di atas yang Nabi SAW serta sahabat-sahabat baginda radhiyallahu anhum telah memberi amaran agar berwaspada dengan golongan yang merekayasa dan memalsukan kata-kata lalu menyandarkannya, menisbahkannya kepada junjungan besar SAW secara dusta. Inilah yang menyebabkan para sahabat begitu tegas dalam soal periwayatan hadis Nabi SAW. Ada di kalangan mereka yang tidak suka meriwayatkan hadis kerana bimbang berlaku penipuan ke atas baginda Nabi SAW. Ada pula yang apabila mendengar suatu hadis diriwayatkan akan meminta bukti kesahihannya. Contoh seperti ini banyak, antaranya yang disebutkan oleh Qabisah Ibn Zu'aib. Datang seorang nenek bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang hak pusakanya. Maka jawab Abu Bakar kepadanya, kes engkau ini tidak aku dapati dalam kitab Allah dan tidak pula aku ketahui dari sunnah Rasulullah SAW. Pulanglah dahulu sehingga aku bertanyakannya kepada orang lain. Maka setelah ditanya, Al-Mughirah Ibn Syu'bah radhiyallahu anhu tampil dan berkata, aku pernah dengar Rasulullah SAW memberi dalam kes ini sebanyak 1/6. Abu Bakar bertanya, adakah ada orang lain yang mendengar sepertimu? Muhammad ibnu Maslamah Al-Ansari bangun dan berkata seperti mana Al-Mughirah.
Kemudian barulah Abu Bakar melaksanakannya. Rujuk nota kaki nombor 2, iaitu direkodkan dalam Muwatta Imam Malik, kitab Al-Faraid, hadis nombor 1098. Begitu juga kisah hadis Al-Isti'zan, ketika mana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu meminta Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengemukakan bukti kesahihan hadis yang diriwayatkannya, iaitu hadis berikut: Iza sta'zana ahadukum salasan falam yu'zan lahu falyarji'. Yang artinya, apabila seseorang kamu telah meminta izin untuk masuk ke rumah sebanyak 3 kali, tetapi tidak diizinkan, maka hendaklah ia beredar. Sahih Muslim dalam kitab Al-Adab, hadis nombor 2153. Setelah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berlalu pergi, Abu Sa'id tampil memperakui hadis tersebut di hadapan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian barulah Umar berkata, Subhanallah, sebenarnya aku hanya cuba untuk memastikan kesahihan sesuatu yang aku dengari. Rujuk nota kaki nombor 2. Ini jelas menunjukkan bagaimana cermat dan telitinya para sahabat radhiyallahu anhum dalam meriwayatkan sesuatu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rujuk nota kaki nombor 3. Begitu juga Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yang diberitakan telah meminta seseorang untuk bersumpah di atas suatu hadis yang diriwayatkannya. Rujuk nota kaki nombor 4. Begitulah pendekatan para sahabat radhiyallahu anhum dalam meriwayatkan hadis. Mereka amat berhati-hati dan cermat kerana bimbang akan terjerumus dalam pendustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebutkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya yang telah menghalang aku daripada meriwayatkan kepada kamu hadis yang banyak adalah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka tempahlah tempat duduknya di neraka. Man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka tempahlah tempat duduknya di neraka. Amaran-amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap penipuan atas nama baginda Nabi SAW dengan pelbagai bentuk azab telah banyak diriwayatkan dalam hadis-hadis mutawatir yang menjelaskan kepada kita betapa besarnya jenayah memalsukan hadis atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan limpah kurnianya, dapat kita selesaikan di pagi yang berbahagia ini sesi perkongsian audiobook yang kelima bagi perkongsian bacaan isi kandungan buku Hadis Palsu, kajian ringkas komprehensif ini, di mana telah kita selesaikan fasal pertama daripada topik keempat di bawah. Bahagian pertama iaitu berkaitan dengan larangan baginda Nabi SAW terhadap penipuan ke atas baginda. Semoga perkongsian di pagi yang berbahagia ini, juga perkongsian sebelumnya, akan sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Dan insya-Allah di dalam sesi perkongsian berikutnya, iaitu sesi perkongsian audiobook yang ke-6, akan kita lanjutkan lagi topik keempat di bawah bahagian pertama untuk fasal kedua,
iaitu berhubung kait dengan fenomena pemalsuan hadis di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Fenomena pemalsuan hadis di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Terima kasih di atas kesudian sama-sama mengikuti sesi-sesi perkongsian audiobook kita ini. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi perkongsian selanjutnya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.